Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa muhdihi wa nastahdihi yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah kita mulakan pagi subuh yang penuh barakah ini pada hari yang penuh barakah, hari Jumaat ini, dengan kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Dan marilah sama-sama kita buktikan kesyukuran kita dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang sentiasa taat kepada perintahnya dan perintah Rasulnya dalam kita menjalani kehidupan yang berbaki ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita telah sampai pada ayat yang ke-149 daripada surah Ali Imran. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taatkan orang-orang yang kafir, nescaya mereka akan menolak kamu kembali kepada kekufuran, lalu menjadilah kamu orang-orang yang rugi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Alusi rahimahullah menyatakan bahawa ayat ini adalah ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang ancaman Allah, ugutan Allah kepada orang-orang yang beriman agar mereka jangan sama sekali menuruti kehendak orang-orang kafir, dengan menyatakan mudaratnya. Setelah dalam ayat sebelum ini Allah menyuruh dan menggesa orang beriman agar mencontohi para umat para anbiya yang terdahulu yang telah berjuang dengan penuh keikhlasan menegakkan agama Allah bersama-sama pesuruh-pesuruh Allah, dengan menerangkan kelebihan-kelebihan mengenainya. Dan Allah memulakan ayat ini dengan panggilan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang ada dalam hatinya iman kepada Allah. Memperingatkan mereka tentang keadaan yang bersalahan dengan sifat iman yang ada pada mereka jika mereka melakukan perkara yang disebut dalam ayat ini. Yang dikatakan orang-orang yang kafir dalam ayat ini sama ada merujuk kepada orang munafik, kerana mereka lah yang telah mengatakan, telah berkata kepada orang yang beriman ketika mereka dapati sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah tewas dalam perang Uhud. Mereka mengatakan, kembalilah kamu semua kepada saudara-saudara kamu dan masuklah dalam agama asal kamu. Ataupun alladzina kafaru itu merujuk kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dan ia bermaksud mentaati mereka, iaitu menyerah diri kepada mereka dan meminta jaminan keamanan daripada mereka. Ataupun alladzina kafaru merujuk kepada golongan Yahudi dan Nasara, kerana mereka itulah yang telah memasukkan ataupun telah membawa beberapa perkara yang menimbulkan kesangsian tentang agama. Contohnya, mereka menyatakan bahawa kalaulah Muhammad itu Rasul dan pesuruh Allah yang sebenar, mana mungkin ia ditewaskan oleh musuh-musuhnya. Ataupun alladzina kafaru itu merujuk kepada sekalian orang yang kafir. Demikian menurut pandangan Al-Imam Al-Alusi rahmatullahi alaih.
Maka ayat ini melarang orang beriman daripada mentaati golongan yang kafir. Kerana kekufuran dan keimanan itu merupakan dua perkara yang bertentangan sama sekali, yang tidak akan terkumpul pada satu tempat sama sekali. Suatu ibrah yang menarik dalam ayat ini, apabila Allah menyatakan dalam ayat ini dengan kalimah in tuti'u, dan Allah tidak menggunakan kalimah idza. Kerana terdapat perbezaan di antara penggunaan idza dalam ayat-ayat seumpama ini dengan atau berbanding perkataan in yang disebut di dalam ayat ini. Kerana kalimah idza itu ialah yang kita terjemahkan sebagai apabila atau jikalau, menunjukkan bahawa jika apa yang menjadi syarat untuk berlakunya sesuatu itu dilakukan, bermaksud akan terjadilah apa yang disebut itu. Sedangkan kalimah in di sini ia membawa maksud asyak, keraguan, iaitu apa yang disebut ini tidak patut berlaku ataupun diragukan akan berlaku, iaitu bagi orang-orang yang beriman, keimanan yang ada pada mereka pastinya menghalang mereka daripada mentaati orang-orang kafir dan menghalang mereka daripada terjerumus dalam perkara tersebut. Maka panggilan ataupun seruan ini ditujukan sebagai permulaan terhadap orang-orang yang beriman, yang berjihad ataupun berjuang dalam peperangan Uhud, yang mereka mendengar ketika itu apa yang sampai daripada musuh-musuh Allah, pendustaan daripada musuh-musuh Allah. Maka ini suatu perkara yang diragukan berlaku kepada orang yang ada iman dalam hati mereka. Maka ia bukan sahaja merujuk kepada sahabat Nabi tatkala perang Uhud, tetapi termasuk juga setiap orang beriman pada bila-bila masa dan ketika atau di mana-mana sahaja. Kerana orang-orang kafir itu sentiasa wujud pada bila-bila masa yang mereka tidak mahukan kebaikan berlaku kepada orang beriman, dan mereka sentiasa mengharapkan keburukan dan kemusnahan serta kekalahan ditimpakan kepada orang-orang yang beriman. Maka kemudiannya Allah Subhanahu wa taala menyatakan apakah hasil atau natijah yang negatif, hasil yang buruk yang berturutan yang akan berlaku jika berlaku ketaatan orang-orang yang beriman terhadap orang kafir. Lalu Allah berfirman, yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Bermaksud sekiranya kamu wahai orang-orang yang beriman yang tidak sepatutnya taat kepada orang-orang kafir disebabkan iman yang ada pada hati kamu, kiranya kamu lakukan, iaitu ketaatan kepada orang kafir, pasti mereka akan berjaya untuk mengembalikan kamu terhadap keadaan atau kepada keadaan kamu yang sebelumnya, iaitu sebelum kamu menikmati nikmat iman dan Islam. Pasti mereka berjaya akan menjerumuskan kamu semula di dalam keadaan sesat dan kufur, ataupun dikembalikan kamu kepada keadaan kamu yang kamu alami sebelum disyariatkan jihad, iaitu keadaan atau situasi kelemahan dan kehinaan yang Allah Subhanahu wa taala telah angkat itu semua daripada kamu dengan Allah mengizinkan kamu untuk berperang, berjihad, berjuang menentang musuh-musuh kamu dan musuh-musuh Allah yang telah mengeluarkan kamu daripada atau menghalau kamu daripada tanah tumpah darah kamu tanpa hak, semata-mata kerana kamu menjadi hamba-hamba Allah yang mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya muslim-muslimat sekalian, Allah berfirman lagi, fatanqalibu khasirin. Dengan itu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Bermaksud kamu akan kembali menjadi orang-orang yang rugi, bukan sahaja rugi di dunia, bahkan rugi di akhirat. Adapun kerugian di dunia itu berupa terikatnya kamu dengan mereka, menyerah dirinya kamu terhadap kehendak mereka, iaitu kehendak orang-orang yang kufur itu. Sementara kerugian di akhirat pula berupa peninggalan kamu dan kelalaian kamu terhadap agama kamu, terhadap perintah-perintah Rasul kamu, terhadap perintah-perintah Allah pastinya. Dan itulah kerugian yang sebenar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan
betapa ayat ini telah membawakan suatu perkara yang patut kita jauhi jika kita mengaku kita sebahagian daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sama sekali kita patuh tunduk kepada orang-orang yang menyembah selain Allah. Dan bagaimana akibat ataupun natijah, dua natijah yang buruk yang akan berlaku disebabkan sikap ini. Pertama, ar-ruju' ila ad-dalal ba'dal huda. Kembali kepada kesesatan setelah beroleh petunjuk. Yang kedua, al-khusran fid dunya wal akhirah. Kerugian di dunia dan di akhirat. Dan Allah gambarkan dalam ayat ini dengan kalimah fatanqalibu, membawa maksud bahawa ketaatan kepada golongan kufar akan menyebabkan orang beriman kepada inqilab, terbaliknya keadaan mereka, terbaliknya situasi mereka, seumpama menjadikan sesuatu yang di atas menjadi di bawah menjadi di atas, kerana sesuatu yang sepatutnya berlaku telah diubah menjadi perkara ataupun situasi yang lain. Maka di situ terdapat maksud fatanqalibu atau al-inqilab, terbalik, keadaan yang terbalik, yang bertentangan sama sekali. Kemudiannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman agar mentaati Allah Subhanahu wa taala, agar bergantung hanya kepada Allah, agar hanya meminta kepada Allah. Dalam ayat seterusnya, yaitu ayat yang ke-150 daripada surah Ali Imran ini, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Yang bermaksud, janganlah kamu taatkan mereka, bahkan taatlah kepada Allah pelindung kamu, dan dialah sebaik-baik penolong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimah bal di situ merupakan suatu yang menunjukkan perpindahan. Perpindahan bermaksud perpindahan daripada ayat sebelumnya kepada suatu yang patut dilakukan. Bermaksud daripada jangan melakukan sesuatu, bahkan lakukanlah sesuatu yang lain. Beralihlah kepada sesuatu yang sepatutnya dilakukan, iaitu Allah Subhanahu wa taala setelah memberi amaran kepada orang beriman agar jangan mentaati golongan kufar, dan apakah yang akan berlaku jika dilakukan perkara itu, maka Allah beralih dalam ayat ini berpesan kepada orang beriman kepada sesuatu yang akan membawa kepada kemuliaan dan karamah serta kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Maka kalimah maula di sini bermaksud an-nasir wal mu'in, yang akan membantu, mana penolong dan pembantu. Allah lah yang sebenar-benarnya pembantu dan penolong orang-orang yang beriman. Dan kalimah maula di sini bukan sahaja merujuk kepada kemenangan dan bantuan Allah semata-mata, tetapi menunjukkan kesempurnaan mahabbatullah, kasih sayang Allah, dan menunjukkan kesempurnaan taqarrub seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemenangan dan bantuan itu datang selepas kesempurnaan kasih sayang, kesempurnaan cinta Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-Nya yang beriman. Natijah daripada cinta yang ditunjukkan oleh hamba yang beriman itu, maka barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala mengasihinya, maka sudah pasti Allah akan membantunya dan Allah tidak akan membiarkannya. Maksud Allah berfirman, sungguhnya aku melarang kamu wahai orang-orang beriman daripada mentaati dan menuruti kehendak orang kafir, kerana mereka itu bukanlah penolong yang sebenar yang kamu perlu taati. Bahkan Allah lah yang sebenarnya penolong kamu, pembantu kamu, pembela kamu, pelindung kamu, dan dialah khairun nasirin, sebaik-baik yang menolong. Kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang tidak akan mampu ditewaskan oleh apa jua pun, oleh sesuatu atau sesiapa jua pun di langit dan di bumi. Maka mengapa perlu meminta pertolongan daripada selain Allah? Mengapa perlu taat kepada orang-orang kafir itu? Maka ikhlaskanlah pengibadatanmu dan keimananmu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah.
Mudah-mudahan Allah menanamkan keyakinan yang teguh di dalam hati kita bahawa keimanan yang ada dalam hati kita adalah sebenar-benarnya asbab kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.